Jumaat 20 Januari. Hari ini ada sedikit senyuman di muka, hati ada sedikit gembira. Kerana kalau anda berada di Kuala Lumpur, terutamanya kalau anda pergi kerja pagi tadi, jalan lengang, tol percuma. Inilah kemeriahan dalam kita menghampiri perayaan Tahun Baharu Cina, cuti panjang, tol percuma dan kurang kesesakan terutamanya di ibu kota. Tapi yang akan menghala ke kampung itu, pastikan anda rancang perjalanan anda kerana pastinya akan ada peningkatan jumlah kenderaan di lebuh-raya utama negara. Dan bersama saya hari ini Herlina Pallavi dari atas Pegang. Dan saya Nur Saliha Azmi daripada awal pagi tadi dah berbicara bersama dengan Herlina, mengatakan berkenaan tentang tidak lama lagi kita akan lakukan banyak perjalanan menuju ke kampung dan sebagainya. Diharapkan anda merancang perjalanan anda, dan hari ini yang penting adalah hari Jumaat, satu hari yang cukup barokah di mana mulakan hari anda juga dengan amalan-amalan yang baik seperti orang kata apa, amalkan surah-surah Al-Quran, dan juga mungkin kita lebih perbanyakkan bersedekah dan lakukan amalan yang baik di hari-hari Jumaat ini. Dan moga hari ini banyak agenda yang nak kita sampaikan kepada penonton Apa Khabar Malaysia. Betul, dan kalau macam Salihah berkata tadi, kita boleh berbanyakkan bacaan Al-Quran dan sebagainya, dan anda semua pasti akan tertarik dengan segmen yang akan kami bawakan sebentar nanti, kerana kami akan bawakan kepada anda maklumat bagaimana anda boleh melancarkan bacaan Al-Quran anda, apatah lagi kita nak menjelang Ramadan ini. Ini antara aktiviti yang boleh kita isi untuk kita perbaiki Ramadan pada tahun ini. Baik, kita nak kongsikan juga apa yang ada dalam portal bernama, dan kalau kita lihat pula, ini adalah laporan penuh untuk kejadian tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm di Batang Kali pada 16 Disember lalu. Laporan penuh akan siap sepenuhnya hujung bulan ini, dan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Ahmad berkata isu telah dibangkitkan berhubung kejadian tersebut selepas laporan awal dibentangkan di Kabinet awal bulan ini. Selain perlu memasukkan laporan pihak-pihak yang terlibat seperti Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan juga polis. Dan kalau kita boleh imbas kembali, tragedi ini mengorbankan 31 orang manakala 61 lagi terselamat, dan jumlah keseluruhan mereka yang terlibat dalam insiden ini adalah sebanyak 92, dan diharapkan keluarga mangsa dapat menerima keadaan ini, dan mungkin kita harapkan, kita doakan mereka lebih tenang pada ketika ini, apatah lagi menjelang sambutan Tahun Baharu Cina. Baik, apa lagi yang kita boleh kongsikan, Salihah? Dan untuk di portalbernama.com juga kita nak berkongsi berkenaan tentang titah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah yang menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia dan mengatakan bahawa kita perlu mengekalkan kestabilan politik, di mana kestabilan politik ini adalah tunjang dan juga titik nota yang cukup penting dalam kita membawa negara ke arah pembangunan. Dan katanya baginda bertitah kestabilan politik ini juga melibatkan penlibatan keseluruh rakyat Malaysia, tak kira etnik, agama dan juga budaya. Baginda bertitah negara perlu mencari jalan alternatif untuk memberikan kemakmuran dan juga membawa pendekatan baharu seperti perkeliling, ekonomi dan juga membawa misi negara ke arah negara yang lebih makmur. Dan kita tahu menjelang 2023 nanti juga mungkin satu tahun yang cukup mencabar, saya kira pastinya kestabilan politik ini akan terus membawa kepada kemakmuran negara dan membawa dan memacu ekonomi negara dengan lebih baik untuk tahun 2023. Pastinya saya kira bila melibatkan untuk kestabilan politik ini juga bukan sahaja satu pihak, tetapi ianya melibatkan seluruh rakyat Malaysia, etnik, agama dan pelbagai bangsa ini untuk hidup lebih makmur ke arah sebuah negara yang orang kata inklusif, membawa kepada kemakmuran secara total, ya. Dan orang kata apa, Malaysia sebuah negara yang cukup makmur. Saya kira kita semua cukup bertuah dan pastinya tak lama lagi kita nak menyambut Chinese New Year, dan satu orang kata apa acara yang besar di antara salah satunya. Selepasnya itu kita akan menyambut pula Hari Raya. Jadi pastinya anda juga merancang perjalanan anda yang ingin memulakan perjalanan tidak lama lagi.
Baik, ini pula tentang bekalan telur ayam di Pulau Pinang. Katanya krisis ataupun kekurangan bekalan telur ayam di Pulau Pinang akan selesai dalam masa 3 bulan. Dan pada ketika ini peratusan bekalan telur ayam di Pulau Pinang berada pada sekitar 50 hingga 60%. Dan menurut pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Pulau Pinang, R. Jagan berkata orang ramai tak perlu risau, tak perlu bimbang dengan membuat pembelian panik kerana bekalan telur ayam mencukupi sempena Tahun Baharu Cina. Dan ketika ini stok telur terutamanya grade A, B dan C memang mencukupi, dan katanya juga setiap hari mereka menjalankan tinjauan dan pemeriksaan di pasaraya, pusat beli belah dan sebagainya untuk memastikan bekalan telur ayam ada. Dan juga ayam serta minyak paket bersubsidi juga diramalkan mencukupi. Dan kalau anda pernah berada dalam satu situasi pergi ke kedai tapi tak ada telur, tak ada ayam, tak ada minyak dan sebagainya, kita kena ingat satu faktor bahawa mungkin pada ketika anda pergi membeli itu, bekalan belum sampai ke kedai itu. Macam saya minggu lepas saya pernah pergi beli telur. Masa tu memang tak ada telur, tapi saya tanya kedai tu telur sampai pukul berapa, dia kata tengah hari. So mungkin tengah hari itu kita boleh datang balik untuk beli bekalan. Itu antara cara untuk kita memastikan bekalan apa yang kita mahu ada. Baiklah, banyak lagi persoalan yang boleh anda baca, perkembangan tentang negara boleh anda baca di portal kami di bernama.com. Dan untuk ketika ini kita nak bersama dengan rakan tugas dari Bilik Berita dan juga kita lihat ramalan cuaca untuk hari ini. Jom kita saksikan. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat. Sarawak adalah contoh terbaik bagi Malaysia untuk menterjemahkan kehidupan masyarakat bersatu padu tanpa mengira warna kulit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sejajar dengan konsep masyarakat madani di bawah kerajaan perpaduan, setiap negeri di negara ini harus belajar cara Sarawak membentuk kehidupan muhibah rakyatnya. Saya tegaskan semula bahawa ada hal yang boleh kita pelajari dari rakan-rakan kita yang lain. Perbezaan di antara orang Penan dengan orang Melanau atau orang Cina itu besar perbezaannya. Tetapi tidak menyebabkan mereka bermusuh atau berwasangka. Yang menjadikan mereka itu keturunan Penan bukan kita. Betul ibu bapaknya, tetapi Allah SWT. Tidak apa kuasa kita untuk campur tangan dalam urusan yang ditetapkan oleh Allah SWT, atau warna kulit atau kaum. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Jamuan Negeri Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Khamis. Datuk Seri Anwar juga berharap model kehidupan bumi kenyalang ini dapat diikuti oleh negeri lain dalam memastikan perpaduan seluruh negara terjaga. Seorang remaja perempuan meninggal dunia dipercayai dihempak pokok tumbang di Taman Permainan Balok Baru 1 di Kuantan, Pahang. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Ismail Abdul Ghani pula berkata, 7 anggota dan pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Gebeng dikerahkan ke lokasi selepas mendapat panggilan kecemasan pada 6.35 petang. Menurutnya, insiden pokok tumbang ini juga mengakibatkan 4 kenderaan dan kabel elektrik terjejas. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Wan Muhammad Zuhari Wan Busu mengesahkan kejadian berkenaan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA untuk tindakan lanjut.
Seorang kanak-kanak lelaki warga Bangladesh ditemukan dalam kontena yang baru tiba di Pelabuhan Barat Westport, Pelabuhan Klang malam kemarin. Kapal itu dilaporkan berlepas dari sebuah pelabuhan di Bangladesh pada 13 Januari lalu. Video mengenai penemuan kanak-kanak ini dikesan tular di media sosial selepas terkunci dalam kontena lebih kurang 6 hari. Budak lelaki berkenaan dalam keadaan lemah tidak bermaya keluar dari kontena sebaik pintu dibuka oleh anggota polis bantuan pelabuhan. Berdasarkan maklumat sumber, seorang daripada kaki tangan pelabuhan dikatakan terdengar bunyi ketukan dari dalam kontena. Berdasarkan siasatan awal, kanak-kanak tersebut dipercayai tertidur di dalam kontena dan tidak menyedari ia diangkut ke dalam kapal dan berlepas dari pelabuhan. Dia kemudian dibawa ke hospital untuk pemeriksaan dan turut menjalani proses dokumentasi. Sumber juga memaklumkan budak lelaki itu sudah dihantar pulang ke negara asal menggunakan kapal sama. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia, dan pagi ini sesuatu yang cukup relevan dan berinformasi kami nak kongsikan bersama dengan anda, situasi yang acap kali terjadi dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan yang begitu mencabar, kehidupan baik dari segi personal, peribadi, pekerjaan ataupun sebagainya, ini juga mungkin menjurus ke arah masalah kemurungan, ya Helena? Betul. Dan ada antara kita tidak sedar bahawa kita mungkin mengalami simptom-simptom kemurungan yang sekiranya kita tidak ambil tindakan, ia akan membawa kepada sakit yang lebih teruk, kemurungan yang lebih membawa kepada pemikiran untuk menamatkan riwayat dan sebagainya. Itu yang hendak kita elakkan, dan untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita nak mengenali kemurungan ini, simptom-simptomnya, siapa yang lebih terdedah kepada kemurungan ini. Kita bersama dengan tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Melati Sumari, Pensyarakanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Okey Prof, mula-mula kita nak ceritakan tentang kemurungan itu sendiri. Apa sebenarnya yang dimaksudkan kemurungan? Okey, terima kasih Halina dan Soleha. Okey, hari ini kita biasa dengar orang cakap murung kan. Dan orang-orang muda juga dah biasa sangat dengar perkataan ni. Sesuatu yang jarang-jarang lah. Kalau 15 masa zaman saya bersekolah tu, orang tak faham pun apa benda murung tu. Tapi murung ni dah melibatkan emosi lah. Emosi. Jadi emosi kita jadi tak stabil seperti biasa. Jadi dia benda yang tak nampak. Kalau kita sakit di tangan, kita boleh tunjukkan luka, sakit gigi, kita boleh tunjukkan kepada dentist. Tapi bila murung ni, you mungkin macam ni. Jadi bila orang kata you murung, you okey je. Jadi murung ni dia ada macam-macam simptom lah. Dan untuk didiagnose sebagai betul-betul murung yang mungkin nak bercuti semua tu, dia kena ada yang lebih tinggi lah. Sebab orang-orang macam kita normal, kita semua pun mesti ada sedikit murung. Mustahil kita langsung tak ada murung langsung lah. Kita ada sedikit. Tetapi yang membezakan orang yang normal dengan orang abnormal ialah macam mana dia boleh urus kemurungan. Contoh kan, katalah Halina dan Saleha balik ni drive, lepas tu you terperangkap dalam traffic jam, tak bergerak. Bukannya merangkak, tak bergerak. You mesti rasa sedih, geram, tapi tak tahu nak lepas kat siapa. Tapi lepas tu bila you sampai, it is over. Betul tak? So you pun boleh manage. Tapi ada orang dia balik tu, dia mungkin sebab dah lah penat di office, kemudian sampai kat rumah, rumah bersepah, dia pun jadi marah-marah, dia tak boleh nak kawal, dia geram dengan bos, geram kat jalan. Jadi dia bertimpa-timpa, dan benda-benda itu let's say dia lalui setiap hari. Lama-lama dia akan hilang dah identiti dia. Dia akan dapat satu identiti baru yang menunjukkan dia tak stabil. Betul tak? Kemudian dia mungkin menjurus, dia rasa tak nak bangun pagi, pergi office pun dah tak boleh nak buat kerja sangat. So bos makin marah misalnya kan. Jadi dia sendiri pun dah hilang dia punya diri secara beransur-ansur. Dia tak sedar. Dia ingat
Sebab selagi you tak ada MC, selagi you tak pergi hospital, you sihat lah. Betul tak? Macam tu lah kan. Okey, tapi Baik, Prof, Profesor. Prof tadi kata bertimpa-timpa dalam satu jangka masa. Berapa jangka masa yang kita perlukanlah untuk daripada kemurungan kecil-kecil, kesedihan kecil-kecil ini untuk terus tukar kepada murung dan hilang identiti diri? Kalau orang yang bekerja di contohnya di Jabatan Perubatan Psikologi, contohnya dekat situ ada psikologi klinikal, ada psikiatris, dia ada had-had dia untuk dia diagnose seseorang itu dah betul-betul sampai ke tahap kemurungan yang perlu mungkin ubat. Tetapi kalau orang normal macam kita nak cegah, biasanya kerja-kerja seorang kaunselor tujuannya adalah untuk prevention ataupun macam mana nak manage. Nak bezakan macam ni, selagi you boleh berfikir dengan betul. Contoh kan, katalah you stres, biasa kan tipulah kalau tak pernah murung kan. So saya pun pernah, tapi you boleh lagi tak berfikir. Kalau you boleh lagi berfikir, maknanya you masih normal. Jadi you mungkin hanya perlukan seorang kaunselor, you tak perlukan ubat untuk menenangkan diri you. Tapi katalah you jumpa kaunselor pun you dah lembik, you perlukan ubat untuk memberikan ketenangan pada diri you. Pada masa itu mungkin you dah kena jumpa seorang pakar kesihatan doktor kesihatan mental dah. Sebab dia mungkin akan prescribe ubat-ubatan untuk menstabilkan keadaan you. Tetapi kalau orang yang normal, kita akan bantu dia dengan mungkin aktiviti ke, dengan teknik-teknik tertentu supaya dia boleh mengurus keuangan dia. Mengurus dia punya kemurungan. Macam contohnya katalah kan, kita ajar kepada klien kita stress management macam mana kita gunakan muzik ke. Kadang-kadang sebab punca kemurungan ni kadang-kadang tidak boleh dibuang. Dia tak boleh buang. Contoh macam ni you nak buang traffic jam. Sesuatu yang kita tidak dapat kawal. Jadi you kena bezakan antara perkara yang you boleh kawal dengan perkara yang you tak boleh kawal. Macam mana you nak buang, contohnya you tak suka dengan bos, you tak ada kuasa nak buang kan. Jadi tapi ada satu perkara, anda sentiasa boleh mengawal diri anda, betul tak? You ada total power ke atas diri you. Jadi kita ajak orang-orang yang baru ada simptom kemurungan, kita educate mereka untuk belajar mengenali diri supaya dengan dipanggil sumber diri ataupun dia own resources, dia gunakan untuk mengenal pasti kelebihan dan kelemahan, dan dengan apa yang dia ada tu dia boleh mengurus kemurungan dia. Jadi dia tidak sampai ke tahap depression yang melampau, yang sampai dia mungkin mengasingkan diri, tak nak makan, semua itu semua dah tak normal. Tak normal. Profesor, kalau kita bercakap berkenaan tentang situasi terkini, trend terkini pula berkenaan tentang penggunaan gadget dan juga alat-alat teknologi. Jadi ini mungkin mengurangkan juga waktu-waktu perbualan dan juga kita bergaul bersama dengan orang lain juga. Adakah ini juga boleh menyumbang kepada kemurungan? Pendapat Profesor? Ya, dia boleh menyumbang ke arah kemurungan sebab contoh kita berinteraksi dengan gadget, kita sebenarnya indirectly kita berinteraksi dengan orang yang kita tak kenal pun. Katalah main kan, saya pernah jumpa ada seorang remaja ni, dia berinteraksi dengan gadget terlalu banyak. Jadi dia punya cita-cita pun banyak berfantasi tentang objek-objek di dalam game tersebut tau, sampai kita tengok dia ni macam ada something yang tidak betul lah kat dia, sebab dia tidak boleh berkomunikasi dalam bentuk realiti dah. Jadi dia juga telah menjauhkan diri daripada ibu dan bapa dia sebab dia dah berada masuk kat dalam alam game tu lah, agaknya lah macam tu lah cara dia tu, sebab dia dah rasa apa yang dilalui dalam alam realiti ni tak seronok ke apa ke macam tu lah. Jadi katalah kan seandainya katalah kan kita paksa ambil gadget tu, paksa dan keadaan dia dah teruk tu, dia mungkin terjadi macam yang kita baca dekat Perancis tu kan, dia bunuh satu keluarga dia sebab dia tengah main game kan. Jadi sebab itulah gadget ni kita tak boleh elak, tetapi ialah bagaimana kita nak mengurus penggunaan gadget. Tipu kalau kita kata jangan guna langsung lah, sebab hari ini almost semua benda kita perlukan dalam teknologi itu sendiri kan. Kita nak bayar pun pakai QR code. Macam hari tu saya pergi kat mall, saya tak ada cash, dia kata bayar pakai QR code. Saya pun tak pernah guna tu QR code, walaupun saya biasa guna internet banking, saya pun dah sudah, saya pun tak ada beli macam tu. Jadi maknanya kita almost tak boleh nak elak. Jadi macam ni kita nak, kalau seseorang itu dia hanya berinteraksi dengan gadget, dia mungkin sudah terkikis ataupun semakin kurang cara
nak berkomunikasi dengan manusia. Jadi dia lihat manusia tu dah tak seronok. Jadi tak tahu macam mana nak berkomunikasi dengan betul, sebab apa yang dia komunikasikan hanya dengan gadget dan orang-orang yang di dalam alam game ke whatever lah. Jadi sebab itulah dia boleh sekiranya tidak diurus dengan baik. Memang boleh menjadi kemurungan sebab let's say kan, katalah seorang tu dia dah terlalu addicted ataupun ketagih dengan gadget. Kemudian tiba-tiba sesuatu berlaku, dia panggil major life event, kematian ke apa, dan baru dia sedar selama ni kan aku langsung tak spend masa dengan orang ni, tapi dia nak bina lepas tu dia baru sedar orang yang rapat dengan dia dah abaikan dan dah meninggal. Dia nak bina hubungan orang baru, dia baru sedar dia dah tak ada siapa dalam hidup. Jadi masa tu dia mungkin akan murung, dia akan murung dengan lebih teruk lah, baru dia sedar apa yang dia communicate selama ni dalam gadget tu hanya bersifat sementara. Sebab itulah dia boleh, benda-benda ni dia boleh bawa kepada kebaikan, dia memang boleh bawa kepada keruntuhan kita punya emosi. Okey, baik Prof. Kalau kita lihat daripada segi personality, adakah mereka yang tergolong dalam kategori introvert ini lebih mudah ataupun lebih cenderung untuk dapat kemurungan ini tanpa kita sedar? Tidak juga, sebab introvert dengan extrovert adalah personality type. Dia bukannya satu masalah. Macam ada orang dia memang suka berjumpa dengan orang, tu orang panggil extrovert kan. Ada orang yang dia suka macam bekerja dengan mesin sebab dia rasa tak selesa bila bekerja kena melibatkan ramai orang. Macam you berdua ni saya akan kata extrovert lah. Orang introvert dia tak akan keluar kat TV. Dia tak berapa, dia tak selesa. Dia tidak ada salah betul benda tu. Dia bukan positif negatif. Tetapi kalau orang introvert ataupun extrovert yang tidak tahu mengurus dia punya kemurungan, mereka tetap akan murung. Sebab orang extrovert dia mungkin huha-huha tapi dia murung. Itu cara expression dia. Orang introvert cara dia lain. Sebab itu biasa pernah berlaku orang yang kita nampak, ya ke dia murung, rupanya kat rumah dia menangis banyak, depan orang dia express lain. Jadi it is not about you being an introvert ataupun extrovert. Dia tak ada kaitan benda tu. Itu adalah personality. Cuma kalau orang introvert ni dia mungkin dah tahu dia dah biasa bersendiri, dia mungkin akan cari jalan untuk mengurus kemurungan tu sendiri. Berbeza dengan orang extrovert ni, dia dah biasa berhubungan dengan manusia, bersosial. Dia cuba mencari dengan orang ataupun mana-manalah yang berinteraksi, dan kalau dia tak jumpa tu jadi masalah. Jadi masalah macam itulah. Tapi bukan bersebab dia extrovert ataupun introvert tu. Itu jelas sekali di situ ya. Dan kita tahu sedar ataupun tidak sedar Profesor, dalam masyarakat kita sentiasa kita melihat tentang kehidupan orang lain. Kadang-kadang apa yang dipaparkan di media sosial dan kehidupan. Jadi di situ wujud juga perbandingan. Adakah perbandingan, dan bila kita merasakan dia dah mencapai satu tahap, jadi kita tidak mencapai tahap itu lagi, mungkin ini juga boleh menjurus ke arah kemurungan juga, pendapat Profesor. Betul. Balik pada apa saya cakap tadi, kita semua sebagai manusia, kita kena tahu kita punya kelebihan dan kekurangan. Kita mesti ada dua tu. Tidak ada orang yang dia lebih je, dia tak ada kekurangan langsung. Memang mustahil. Jadi kalau kita membandingkan kekuatan kita dengan kekuatan orang macam saya dengan Halina dan Soleha, kekuatan saya berbeza, kekuatan anda berdua tentu berbeza. Kelemahan saya berbeza, kelemahan anda berdua juga berbeza. Jadi kalau saya nak kata, dia dah dapat macam tu lah, tapi saya tak tahu macam mana dia capai apa yang dia dapat. Jadi sebab itu saya tidak bersetuju bila kita nak motivasikan. Contoh katalah ada pelajar sekolah, budak-budak sekolah, you all mesti aim semua dapat A. Kita patut tengok individual differences. Ada budak ni katalah dia semua gagal. Jadi kalau kita bantu budak A ni, budak yang pertama, kita mungkin bantu dia, macam ni daripada gagal dia dapat C. Betul tak? Jadi kalau kita terus aim A, budak tu boleh tak jadi murung? Dia rasa tak tercapai. Tapi kalau budak yang dia dapat B campur, kita bimbing untuk dapat A. Jadi lain-lain. Kita tidak, maknanya sebab setiap orang ada kekuatan. Kalau semua orang sama, kita nak sama dengan orang, kat universiti ni kita tahu satu bidang je sebab semua orang boleh. Betul tak? Kenapa lain-lain? Bukan semua orang boleh jadi doktor, bukan semua orang boleh jadi guru, bukan semua orang boleh jadi personality TV, tak boleh. Jadi sebab itulah kita tak boleh banding diri kita dengan orang lain, dan kalau kita keep membandingkan diri kita dengan orang lain,
lama-lama kita akan rasa kita ni loser, tak ada apa dah kita ni. Sebab orang tu lebih bagus daripada kita. Baik, semalam kan Prof, saya lihat satu video daripada Akademi Dr. Dr. Harlina Siraj, dan beliau mengatakan bahawa antara kerenggangan hubungan ibu dan juga anak perempuan terutamanya akan membawa kepada depresi. Dan bercakap tentang ini daripada pengalaman Prof sendiri, adakah kemurungan ini boleh dilihat melalui pattern-pattern tertentu? Misalnya tadi hubungan ibu dengan anak yang tidak fungsional. So bagaimana? Sangat betul. Memang bukan anak perempuan saja, tak kira ibu bapa lah pada saya kan, ibu bapa dan anak-anak, tak kira anak itu lelaki atau perempuan. Sebab zaman di mana kalau kita balik pada katalah 30 tahun lepas, mungkin orang panggil parenting secara authoritarian tu terbaik, sebab kanak-kanak pada zaman itu dia tak ada pendedahan pengaruh luar sangat. Kalau mak bapak dia kata jangan keluar, okey lah, tak keluar. Tapi budak hari ni kita kena justify kenapa boleh keluar, kenapa saya nak benarkan boleh pergi mall ke tak boleh pergi mall. Jadi kita kena ada dipanggil negotiation dengan anak-anak. Jadi untuk berunding dengan anak-anak ni kita kena membina hubungan yang baik. Bayangkan kalau misalnya hubungan ibu bapa dan anak ni bersifat hostile, macam mana dia nak berunding tu? Jadi anak-anak akan melihat ibu bapa sebagai musuh, walaupun dia tak cakap musuh. Tapi sebab itu kat luahan media sosial, kalau you perhatikan, ada je anak-anak muda dia katakan dia berdendam dengan ibu bapa dia, tapi dia tidak meluahkan sebab dia kata dalam culture kita kena hormat. Tapi dalam hati dia sebenarnya dia tak gembira dengan ibu bapa dia. Jadi dia akan jadi jauh. Dia akan jadi jauh. Jadi alangkah baiknya kalau ibu bapa ni dengan anak-anak ni dia jadi tempat meluah, supaya kalau dia tersilap buat keputusan, dan juga kalau misalnya dia nak minta pandangan, ibu bapa tu ada. Jadi kemurungan budak-budak ni, especially remaja, dia ada peer pressure. Jadi dia tahu dia ada kawan, tapi dia tahu juga dia ada ibu bapa. Tapi kalau dia ada kawan saja, itu masalah lah. Baik. Terima kasih Prof. Profesor Madya Dr. Melati Sumari atas perkongsian tentang kemurungan tanpa sedar itu tadi, dan diharapkan perkongsian kita tadi dapat memberi sedikit inspirasi dan ilmu kepada anda untuk mengawal emosi anda dan mengenal pasti sekiranya orang di sekeliling kita mempunyai simptom-simptom kemurungan tanpa kita sedari. Ya, dan kita pastinya sama ada kita suka ataupun tidak, semua orang juga pernah melalui kemurungan ini sedikit ataupun tidak banyak. Tapi kalau anda melalui waktu-waktu kemurungan dapatkan bantuan, dan pastinya anda juga perlu tahu di persekitaran anda itu adalah support system anda juga. Dan lepas ini kita nak berehat sebentar. Kita nak saksikan VT koresponden daripada VT koresponden Sabah kembali selepas ini. Baiklah, terima kasih. Sebanyak 438 barang kes Ok Daulat pada tahun 2013 milik kumpulan pengganas Sulu diserah kepada Muzium Polis Diraja Malaysia Sabah semalam untuk disimpan sebagai bahan peninggalan sejarah. Dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata barang kes itu termasuk 56 item pelbagai jenis senjata api dan peluru, 48 item senjata pisau dan parang, 95 item dokumen merangkumi pengenalan diri, risalah dan surat, serta 110 item yang lain. Dan menurutnya sebelum ini Jabatan Siasatan Jenayah menerusi Jabatan Peguam Negara mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Persekutuan ke atas semua rampasan ekshibit dan barang kes Ok Daulat diserahkan kepada PDRM untuk simpanan bahan sejarah. Dan keputusan panel Hakim Mahkamah Persekutuan bersidang pada 15 Januari 2018 membenarkan permohonan itu melibatkan 812 eksibit dan barang kes Ok Daulat, iaitu 329 barang kes seperti pakaian, alat perhubungan dan spesimen dilupuskan secara kekal, manakala 438 barang kes lagi disimpan di Muzium PDRM Sabah. Dan selain itu Abdul Jalil berkata wang tunai peso bernilai 341,000 bersamaan 27,000 ringgit Malaysia turut diserahkan kepada Jabatan Perbendaharaan Negara di bawah Kementerian Keuangan, seperti mana arahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrate Lahad Datu pada 13 April 2013.
Dan sementara itu, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jautih Dikun berkata kerajaan Sabah memberi 2 peruntukan, iaitu untuk Muzium PDRM Sabah serta pembinaan Tugu Peringatan Ok Daulat. Dan menurutnya kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah RM1 juta untuk muzium yang terletak di kawasan Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah Kota Kinabalu serta RM150,000 lagi untuk pembinaan Tugu Peringatan Ops Daulat di Kampung Tan Duo, Lahad Datu. Dan menurut Jautih, kedua projek berkenaan sedang dilaksanakan dan diharap dapat disiapkan pada Mac ini sempena 10 tahun peringatan peristiwa berkenaan. Pada 12 Februari 2013, ramai 200 hingga 250 pengganas Sulu yang memperkenalkan diri sebagai Royal Sulu Force RSF mencerobos secara berperingkat dari Pulau Simunul, Pulau Sibutu dan Pulau Sipangkut di selatan Filipina ke Kampung Tan Duo, Lahad Datu. Dan kemuncak pencerobohan berlaku dengan kejadian tembakan pada 1 Mac 2013 antara pasukan keselamatan dengan RSF di Tan Duo. Sekian itu saja laporan ringkas dari Sabah. Terima kasih. Celik Al-Quran untuk semua golongan. Itu topik yang kita akan bincangkan pada pagi ini bersama dengan tetamu kita, iaitu Ustaz Muhammad Khidir Johari, pengasas Nak Pandai Mengaji Education Center, bersama dengan Ustazah Suraya Muhammad Ghazali, pengurus Nak Pandai Mengaji Education Center. Terima kasih Ustaz dan Ustazah kerana sudi bersama dengan kami. Dan mungkin di awal perbincangan kita ni, kita nak tanya dulu apa yang dimaksudkan dengan Nak Pandai Mengaji Education Center ini. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak bernama kerana sudi menjemput kami untuk hadir ke program pagi ini. Okey, Nak Pandai Mengaji. Sebenarnya kalau kita baca pun maksudnya dah direct dah kan? Nak Pandai Mengaji. Di mana kita memang sengaja kita letak satu nama yang orang baca dah faham. Di mana baca tu kita dah dianggap sebagai doa lah, sebab apa yang kita sebutkan dia dianggap sebagai doa, di mana kita mulakan dengan Nak Pandai Mengaji, di mana kita mengajar Al-Quran di platform social media. Fokusnya secara online, kita mengajar Al-Quran dari asas, orang kata from zero to hero. Tu dia. Lebih kurang serba sedikit lah. Tadi Ustazah cakap di platform media sosial. Boleh perincikan. Nak Pandai Mengaji Education Center, sekarang kita berada di platform media sosial. Contohnya di Facebook, TikTok, Instagram dan Twitter pun ada lah. Tapi fokus kita adalah di Facebook, di mana kita setiap hari kita adakan live pengajian Al-Quran secara percuma di Facebook. Baik, kita nak pergi kepada Ustaz Muhammad Khidir. Jadi setakat ini bagaimana sambutan untuk yang program telah dijalankan, dan yang penting kita nak tahu juga kaedah yang ditekankan di center ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di Nak Pandai Mengaji Education Center, kita ada satu pengajian yang kita jadikan pengajian sebagai pengajian yang kita bantu secara total. Yang ini tidak ada pulangan. Kita nak bantu secara percuma pada pelajar, yang kita sebut sebagai pengajian mengaji pelan-pelan. Nama singkatan dia adalah MPP. Dan pengajian ini kita dah jalankan selama hampir 4 tahun. Tahun keempat. Dan sekarang kita dah masuk pada musim yang ke-8. Jadi yang kita dapat daripada pengajian ini adalah kita dapat banyak testimoni daripada pelajar-pelajar. Untuk mereka ni sebenarnya kalau kita tengok statistik, kalau contohlah di satu universiti, di salah satu universiti di Malaysia, 80% pelajar di universiti tak boleh membaca Quran. So di mana kalau 80% tak boleh baca Quran, di mana apatah lagi amalan dan ibadah-ibadah yang mereka buatlah. Jadi di sini dalam pengajian ni kita bantu pelajar, dan masuk 4 tahun alhamdulillah, melalui konsep yang kita bawa secara santai, pelajar dapat terima, dan pelajar juga rata-ratanya memang
mereka ni dah boleh baca Quran. Baik. Dan kaedah yang kita bawakan dalam pengajian ni, dia sebenarnya tidak ada kaedah khusus. Cumanya dia santai dan dia konsisten. Ya. Santai dan konsisten. Dan yang paling penting adalah kita kena percaya dengan proses. Sebab pengajian yang kita buat ni, dan alhamdulillah pengajian kita dah hit 2,000 setengah setiap hari yang menonton sejak daripada 2020 kita jalankan. Dengan kaedah ni sebenarnya dia lebih banyak kepada percaya berproses, kena belajar hari-hari. Ya. Dan tambah dengan kaedah-kaedah yang memudahkan pelajar lah. Itu yang paling penting sekali. Kaedah yang memudahkan pelajar dan tidak menyusahkan mereka untuk menghafal hukum-hukum tajwid. Ya. Jadi yang membuatkan orang, tanggapan orang nak baca Quran ni, mereka rasa yang kena hafal hukum. Itu yang buatkan mereka rasa berat untuk belajar. Sedangkan sebenarnya yang paling penting adalah dapat membacakan Quran itu. Sebab Quran ni adalah way of life kita. So kita nak memudahkan mereka dan nak menukar tanggapan pelajar. Orang-orang supaya belajar Quran ni bukan satu benda yang berat. Seperti dahulu rasa benda tu berat, so kita nak bawa dengan cara yang kreatif. Ya. Okey. Dan saya faham bahawa MPP itu dijalankan secara percuma dan pastinya ia mempunyai, orang kata kalau bulan lepas kita belajar contohlah Iqra 1, mungkin bulan ini kita dah MPP itu kita dah Iqra 2 atau 3. Tetapi apa yang saya nak tanya ini, sekiranya orang itu mempunyai tidak mempunyai asas dan sebagainya, adakah dia memang join MPP ataupun ada program-program lain yang boleh golongan ini sertai? Untuk program-program Al-Quran, kita juga ada beberapa live juga yang kita adakan setiap hari. Sebenarnya kita ada 5 live yang kita jalankan secara percuma. Bermula daripada amalan pagi, di mana kita mulakan pagi dengan bacaan surah Waqiah dan baca Asmaul Husna. Lepas tu kita ada Quran everyday, di mana kita mengajar. Dan sebenarnya program MPP ni juga, kalau andai kata orang tu dia tak pandai mengaji, dia basic dia tak ada. Tapi insya-Allah, sebab tu kita guna nama mengaji pelan-pelan. Kita one by one, word by word, setiap huruf lah sebenarnya, setiap huruf kita pergi satu persatu kita ajar. Ya, faham. Jadi orang kata apa, pastinya kalau program-program sebegini ada juga umurnya yang terlibat. Jadi bagaimana dengan setiap peringkat umur itu, mungkin ada cabaran yang tertentu, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama dengan kita. Basically kami sebenarnya ada pengajian tertutup juga. Di samping kita jalankan pengajian secara percuma. Jadi kita dah sedia maklum dah, setiap golongan tu berbeza. Berbeza cara, berbeza pendekatan. Yes, dan guru-guru Quran zaman ini sekarang perlu kreatif. Itu pendekatan yang paling cepatlah untuk kita dapat tarik perhatian. Contohnya golongan kanak-kanak. Sekarang ni juga golongan remaja. So contoh kalau golongan remaja, kita banyak pergi pada TikTok. Dan dewasa pula kita gunakan pendekatan, kalau di media sosial lah, kita gunakan pendekatan Facebook di sana. Dan lain orang, lain dia punya cara dia. Baik. Yang tu yang paling ketara. Kita kena belajar lah, dia kena belajar psikologi sikit. Jadi kita dah tahu benda tu dan kita kena apply pada setiap pelajar. Budak-budak cara yang lain, masanya lain. Kalau budak-budak seminggu 2 kali okey dah belajar. Tapi kalau orang dewasa yang penuh busy dan sebagainya, sebenarnya kalau betul nak dapat bacaan, nak konsisten, dia mesti setiap hari. Ya, sebab tu dalam pengajian mengaji perempuan kita buat hampir setiap hari. Kita jalankan, dan pelajar yang kita dapat testimoni daripada pelajar kita, kita dapati mereka ni ada yang zero, tak kenal huruf, tapi mereka masuk mengaji perempuan ni sebab pengajian ni dia masuk bukan daripada Iqra. Dia start daripada juzuk 1. So daripada juzuk 1 ni kita belajar setiap huruf, setiap ayat. So satu persatu. Dan mungkin dalam masa sejam pengajian kita tak ambil masa lebih kurang dalam separuh muka saja setiap hari. So berbeza dengan orang dewasa lah, dan juga golongan muda.
Tapi jika di kalangan golongan kanak-kanak itu sawak umur berapa Ustaz kita boleh menghantar ke program kita ini? 5 tahun lah. Baik. 5 tahun. Tengok pada IQ pelajar tu juga. Kadang-kadang 4 tahun pun dia boleh mengaji, kita boleh bawa masuk juga, serap juga pengajian. Okey, bagaimana kalau kita nak menyertai Nak Pandai Mengaji Education Center ni? Okey, untuk menyertai Nak Pandai Mengaji Education Center, boleh like page kami di Facebook. Namanya Nak Pandai Mengaji Education Center. Boleh follow. Di sana kita memang sangat aktif lah. Setiap hari kita ada live dan alhamdulillah berkat live, terutamanya live kita punya main live kita lah, di mana program NPP yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Setakat hari ini kita ada pelajar yang kita panggil nama dengan namanya Community Family Nak Pandai Mengaji. Ada lebih kurang 3,000 orang pelajar di seluruh Malaysia dan di Singapura, Indonesia, Thailand dan Brunei. Kita dah bantu bukan hanya dekat Malaysia je lah, kita dah bantu pelajar-pelajar daripada Singapura pun ada yang daripada basic yang memang tak tahu mengaji. Dan alhamdulillah istiqamah follow mengaji pelan-pelan saja dah boleh mengaji dengan lancar dah hari ini. Alhamdulillah. Ya, jadi bila menyebut tentang pasti dah ada banyak sambutan. So setakat ini sehingga ke hari ini ni berapa dah ramai yang menyertai program ini Ustaz? Lebih kurang dalam 2 ke 3,000 orang lah pelajar yang mengikuti program ini. Dan sebab tu kita jadikan dia satu komuniti besar. Dan kita nak beri kesedaran kepada pelajar, kepada masyarakat, Al-Quran ni adalah satu benda yang dia adalah hidup kita. Dia adalah panduan hidup kita. Dan sebab kebanyakan pelajar, orang dia waktu dia kecil dia boleh mengaji. Tapi bila dia meningkat dewasa dan dia bekerja, jadi dia tinggalkan masa padat dan sebagainya. Jadi kita nak beri kesedaran Al-Quran ni kita perlu ada dengan dia setiap hari. Okey, baik. Kalau kita tahu Nak Pandai Mengaji ni memang khususnya untuk yang percuma. Tetapi sekiranya seseorang itu ataupun sekeluarga itu mahukan kelas yang lebih mendalam, kelas yang lebih fokus, kelas yang lebih orang kata personalised, bagaimana boleh mereka lakukan, dan juga kita tahu juga bayaran dia berapa, macam mana? Okey. Untuk kelas yang tertutup, di mana kita ada juga sediakan kelas secara berkumpulan yang besar, berkumpulan yang kecil, kelas keluarga dan kelas one-to-one, personal pun ada juga. Pada yang berminat boleh pergi ke Facebook kami, dan laman web kami pun boleh pergi juga di nakpandaimengaji.com. Di sana admin akan bantulah terangkan detail tentang bayaran dan sebagainya. Yang pastinya bayaran kita, yuran kita sangat berbaloi, berpatutan serendah RM45 mengikut waktu yang pelajar inginkan. Okey. Dan kita tahu juga kalau nak menjelang bulan Ramadan ketika nanti, ada tak program istimewa daripada Nak Mengaji Nak Pandai Mengaji Education Center? Semestinya ada, sebab kita sedia maklum kan, dekat Malaysia ni sinonimnya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi setiap bulan Ramadan memang kita ada sediakan program khatam Ramadan, kita panggil. Setiap tahun kita akan khatam bersama-sama dengan pelajar, di mana pelajar yang mengikuti daripada awal hingga khatam, kita akan sediakan sijil lah kepada mereka. Jadi kita buat secara online. Jadi online ni dekat mana-mana pun dia boleh mengaji sama kita. Satu hari satu juzuk, dan sampai hujung sampai hujung Ramadan kita dapat khatamkan Quran. Jadi program ni kita jalankan 3 tahun dah. 3 tahun. Yang seronoknya belajar secara online ni, kadang-kadang kita tak ada kesempatan. Kadang ada masa tu yang sepatut dijadualkan tu kita ada sibuk, ada hal. Jadi seronoknya online ni kita boleh tengok ulangan. Dia ada video, setiap live kita ada simpan video ulangan. Jadi kalau tak kesempatan waktu yang sepatutnya, boleh tonton selepas itu. Tapi kalau Ustazah, kalau belajar online ni, dia macam cepat tersasar sebab kalau dulu ada ustaz depan, kita macam takutlah juga kan. Ini kalau macam ni, kita takut kadang-kadang terngantuk lah, banyak gangguan lah, tak boleh nak fokus sangat lah dan sebagainya. So ada tak cara untuk kita macam lebih fokus, ataupun memang kaedah yang digunakan itu memang okey, tak panjang sangat?
Lama sebenarnya kalau nak mengantuk tu susah juga. Kalau nak datang mengantuk tu dia mengantuk juga. Betul juga. Jadi kita pendekatan kita itu yang kita fokuskan, kaedah kita mengajar, iaitu guru bermain peranan. Di mana setiap kali mengajar tu kena ambil hati pelajar. Kena secara santai, jangan stres. Dia kalau terlalu serius, terlalu stres, dia pelajar akan cepat bosan, dia akan tersasar. Jadi kita menggunakan pendekatan yang santai dan selesa supaya pertama fokusnya adalah supaya pelajar mudah faham dan tapi dalam masa yang sama disiplin ilmu tu kita tetap ikutlah, di mana kita ikut peraturan lah, kita tak adalah terlalu santai sampai macam apa kan. Jadi kita menggunakan pendekatan di mana pelajar tu tak bosan. Nanti selepas ni sila follow dan like page Nak Pandai Mengaji Education Center, page Facebook, boleh tengok live MPP kita di mana memang seronok. Saya memang syorkan untuk semua yang menonton join. Kita ada live MPP itu secara percuma saja setiap malam jam 8 malam. Memang pendekatan yang kita guna tu sangat santai lah. Sampai memang testimoni pun pelajar-pelajar memaklumkan bahawa tak sempat nak ngantuk lah, tak sempat nak bosan. Tak sempat nak mengantuk, Ustazah ya. Tapi satu lagi, pengajian itu adakah dia one way ataupun kita pun boleh berinteraksi ataupun bertanya soalan dengan ustaz sekiranya ada benda kita tak faham, ada benda yang kita nak kena ulang dan sebagainya. Pengajian yang kita jalankan, mengaji pelan-pelan ni, sebenarnya dia halfway, dia secara live. Tapi pelajar-pelajar boleh saja bertanya dengan kita menggunakan aplikasi WhatsApp dan mereka, sebab kita akan create group untuk mereka ni, jadi mereka boleh tanyakan apa-apa pada kita. Selain pada itu mereka juga boleh masuk kelas tertutup lah untuk belajar lebih detail dengan semakan bacaan. Dan mereka pun kebiasaannya biasa live kan, dia akan komen bawah tu. Kadang-kadang, Ustaz tolong ulang Ustaz. Ustaz saya kurang faham yang ni, tolong ulang. Macam tu. Dia kelebihan dia, orang tak malu nak bertanya. Betul. Itu kelebihan dia kan. Dan kita nak juga berterima kasih dengan perkongsian ini. Seperti Ustazah katakan tadi, sila like and orang kata apa, pergi kepada Facebook dan juga Instagram berkenaan tentang program ini. Dan Ustaz pun dah beritahu nilaian yang dah join program ini begitu banyak ya Lina. Betul. Mungkin lebih kurang 3,000. Dan pastinya malam ini anda pergi like Nak Pandai Mengaji di Facebook, dan pukul 8 malam ini apa kata anda cuba untuk sama-sama menikmati kelas percuma mengaji pelan-pelan. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Hidi Johari dan juga Ustazah Soraya Muhammad Ghazali daripada Nak Pandai Mengaji Education Center. Kita nak berehat seketika, sambil itu kita nak lihat juga klip daripada koresponden dari Labuan. Jom kita saksikan. Silakan. Baiklah, kita bersiaran lagi dari wilayah Persekutuan Labuan. Perbadan Labuan menyambut Hari Wilayah Persekutuan ke-39 tahun ini dengan penuh bergaya. Menjelang sambutan Hari Wilayah Persekutuan yang jatuh pada 1 Februari, Perbadan Labuan dengan kerjasama Jabatan Perikanan Labuan berjaya mengibarkan bendera wilayah Persekutuan di dasar laut perairan Pulau Rusukan Kecil. Pada 15 Januari lepas, 12 penyelam dari Jabatan Perikanan Labuan mengambil bahagian dalam program pemacakan dan kibaran bendera dasar laut itu. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadan Labuan, Ridwan Ismail, berkata idea di sebalik inisiatif itu adalah untuk menyemarakkan perasaan patriotisme di kalangan penduduk di wilayah Persekutuan Labuan ini, dan sebagai memperingati Labuan juga sebagai salah sebuah wilayah persekutuan sejak tahun 1984. Beliau berkata kempen kibaran bendera wilayah persekutuan yang merupakan sebahagian daripada sambutan Hari Wilayah Persekutuan tahun ini dilancarkan pada minggu lepas. Kempen itu adalah untuk menggalakkan rakyat menaikkan bendera wilayah persekutuan di rumah dan premis perniagaan mereka sempena Hari Wilayah Persekutuan tahun ini. Beliau berkata Perbadan Labuan telah mula memasang bendera wilayah persekutuan di sepanjang jalan utama di pusat bandar di sini. Pengarah Perikanan Labuan Faizal Ibrahim Suhaili berkata 3 palang melintang berwarna kuning, biru dan merah dengan lambang Malaysia di tengah-tengah bendera wilayah persekutuan itu dipacak kira-kira 5 meter di kedalaman air dasar laut. Faizal berkata pemacakan bendera itu dilakukan pada hari yang sama program tahunan pemulihan terumbu karang anjuran jabatannya.
terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Baiklah, untuk slot yang terakhir ini pastinya sesuatu yang lebih santai buat anda semua yang meminati Harley Davidson. Jadi apakah yang akan kami bawakan bersama dengan anda? Untuk slot ini kita akan berbicara berkenaan tentang CSR Harley Davidson Kuala Lumpur. Untuk itu kita ada tetamu istimewa ya, Helena? Betul, kita bersama dengan Larry Yap, pengarah HOG Route 77 Harley Davidson Kuala Lumpur. Terima kasih Tuan Larry kerana sudi bersama dengan kami. Dan sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, mungkin Tuan Harry nak kongsikan kepada semua yang menonton ketika ini apa latar belakang HOG KL Owner Route 77. Okay. Good morning. Apa khabar Malaysia? Actually, Route 77 has been established since 2019. Okay. Background of this is Hawk is sponsoring, supported by the sponsoring dealer of Harley Davidson Kuala Lumpur. Yeah. I've been in the bike industry for biking for almost 30 years. That's why my vest is with me. That's why all the years of collection where I've traveled around the world. Is riding bike is not just about yourself. It's about sharing your experience and the program of CSR. You see. Okay. So kita tahu sebelum ini CSR dah banyak dijalankan untuk pihak Tuan Larry. Sebelum ni dikatakan pernah membawa yang lalai menaiki kapal terbang. Itu CSR sebelumnya. Tapi CSR untuk kali ini bagaimana pula? For which CSR, sorry? For this current CSR Harley Davidson KL Kuala Lumpur for this time being, bagaimana programnya itu? About this one is a lifetime experience to give back to the community for the kids to share. So it's not just about riding the Harley Davidson. So to happy their soul, at least we escort them by police. And thank you to PDRM Malaysia with this program that we escort the kids all the way to Subang to board the flight and take them for a lifetime experience, a flying experience, to see the city light of KLCC, the beautiful of Malaysia. Okey, dalam banyak-banyak batch ni ada saya nampak Route 66 dan kenapa KL Owner ni nama group dia Route 77? What is the symbolic? Because actually the symbolic of Route 66 is a famous road in US. So we just want to name Route 77 by itself. Okay. In Malaysia. Right. So kalau kita nak join Hawk Kuala Lumpur ini, adakah kita memang kena ada motor Harley ataupun tidak? Ya, kena ada Harley. First thing must be a Harley owner. Okay. Then they must join the Hawk International in US, sanctioned by the motor company. Okay. Then you are entitled to join our Hawk as well. Alright, so the most important you kena ada Harley Davidson. Yes, okay. Jadi Mr. Larry, setakat ini how many members and do you have any other program yang program-program dah dijalankan bersama dengan ahli-ahli ini? Yeah. So at the moment we are about 780 to 800 members currently since the day of establishment. So every month we have a monthly ride. We have breakfast ride, and we do some overseas ride as well. So every 2 years we do overseas ride, like go to New Zealand, to Sri Lanka, China. You know, we do a lot of programs for activity for our members lah. I see. Okay. Dan banyak sebenarnya aktiviti sosial CSR yang telah dijalankan oleh Hawk KL dan kita nak tahu juga mungkin selain daripada naik flight itu, hari itu juga dikabarkan ada naik motor, budak-budak bawa budak-budak naik motor Harley dan sebagainya. Apa lagi aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dan akan dijalankan dan feedback kepada semua yang telah melalui CSR ini macam mana? So CSR is back to community to share with the public, and the last one we did before this was we did with the blinds. Okay. The blinds, because they have to feel the way of how the Harley sound and the experience for them. So the next program we're planning to do is the recent case was a child abuse. So I think we want to focus more on child abuse. It's under Two-Wheel Warrior. Our Two-Wheel Warrior program is a CSR program. Give back to the community. So I think we want to focus on this child abuse. So be head by Dato' Halim Shah, our advisor, to run the next program. So, mungkin boleh kongsikan apa program yang akan dilakukan khas untuk penderaan kanak-kanak ini? Nak lakukan apa? Adakah kita nak buat awareness melalui apa? It's coming to see awareness for public and being rampant now in Malaysia. I can see. So it's a kind of pity for the kids. So abuse of the child, where they abandon the children, like the recent case, you know. So they've been tortured. So we have to
work something out with the public lah. Okay. And other association that want to synergy this CSR. Okey, dan bersempena dengan Tahun Baharu Cina ini, mungkin ada CSR yang telah dijalankan dan akan dijalankan oleh Hawk Kuala Lumpur? Coming CSR? For Chinese New Year. We will be doing a ang pao ride. Okay, Maybe that's interesting. Cerita in kongsi February. kita tadi tu. Yeah. Angpau right ni, kat mana saya nak pergi? Saya boleh kutip angpau juga kan? Okay, where? Can. Within Klang Valley, we're working out and see which are the needed center. That's what I heard someone in Seramban next one, I think. Target to go to Seramban to all this orphanage house. Yeah. Selain daripada klub Tuan Larry ini, ada juga ke mendapat tajaan ataupun sponsors daripada yang lain-lain? Yeah, there's donors. Yeah. Supporting the program, and a few associations like Lion Clubs and other clubs that want to support this program. So we synergy and work together. Okay, ni dan baru-baru ni kita ada program Give Them Wings. Mungkin Tuan Larry nak ceritakan tentang program Give Them Wings ini. That's why we named Give Them Wings is giving the child a lifetime flying experience, not just about riding the bike that we mentioned earlier, but to happy their soul. So you can really see their expression, their face, they are riding out, they are going out with a friend, especially on the bike. Then we escort them on the bus. Then next to the flight, boarding the flight, and we give them a special boarding pass printed by Harley Davidson of Route 37 Kuala Lumpur for kenangan, buat kenangan untuk mereka. That they can always, memories for the kid, Lagi-lagi pun ia simbolik tau. Kalau kita macam give them wings, they can actually fly, they can be independent dan sebagainya kan. Dan kalau kita lihat di video ini ada aktiviti mewarna. Adakah ini juga antara CSR? One of the program or colouring program. Dan adik ini siapa? Adik ini, adakah bagaimana Tuan Larry dan juga klub HOG ini ambil ataupun pilih kanak-kanak atau mereka yang terlibat dalam semua CSR ini? Apa kriteria dia? Because this one we work with the association, that they have the links with all the homes in Klang Valley. So we synergy and then to choose the real needy one. Okey, faham. Sebenarnya daripada tadi Saleha tertarik tengok baju Tuan Larry ni. Banyak tag tu. Mungkin nak bercerita tentang apa sebenarnya yang banyak tu. Okay, these pins are all collected over 30 years of riding experience. So this is where we go each of the event or the country that we were there. So we bring back as a remembrance and just to kita masuk di luar negara juga Helena. Betul. Kita ada Awi juga ada menyertai program ini. Okey, selain Awi that we do lah. Okey, selain one is the anti-scam. Anti-scam. Okey, so apa yang dilakukan masa aktiviti CSR? So to create public awareness, to not to nowadays there's so many unwanted phone calls that receiving a lot. Online scam. Dan bercakap tentang Tuan Larry mempunyai pengalaman 30 tahun memiliki Harley dan dalam sukan pemotoran dan sebagainya. Banyak-banyak laluan di dunia ini, laluan mana yang paling mencabar ataupun meninggalkan memori manis ataupun tak boleh dilupakan untuk Tuan Larry? The years of riding experience, I always like to cross country, overland. So the hurdles and the fun part is through the borders, where you can see the culture, the different cultures that we experience, and Euro, Balkans, a lot of outskirts that urban that we don't get to see when you fly. So it's not about the destination, is about the journey. So Mr. Larry, ini kalau orang kata apa, setiap perjalanan terutamanya yang melibatkan luar negara, apa di antara persiapannya di antara kalangan ahli ini? Bagaimana, berapa lama rancang perjalanan itu? Normally overseas ride will take about 3 months to plan. Sometimes last minute as fast as 1 month or so, we just plan and to go somewhere. That's good. In terms of preparation,
nak kena prepare apa yang paling mustahak? Adakah safety of the motor itself ataupun bekalan makanan, pasport, border punya restriction and everything? Apa yang paling susah sebenarnya? I think safety is very important. First thing, your riding gears, your helmet, your jacket. So we always emphasize also on traveling light lah. Don't have to carry so much things. Okay. Yeah. And make sure your bike's in running condition, your tires, your brakes, and it's properly fixed before you go for your long journey. Okay. In case of anything emergency, tiba-tiba ada kecemasan dan sebagainya, apa yang sepatutnya kita buat dulu? Do we contact our local authorities, call our embassy, ataupun try to fix the bike first? If you're overseas, you have to call your local embassy, try to contact emergency. So go to the nearest police station, then try to get contact with our local embassy if you're overseas. Itu dia. Persiapan nak lakukan perjalanan untuk ada vaksin ini juga penting. Jadi Tuan Larry, bagaimana lokasi-lokasi perjalanan ini dipilih? Adakah dia pendapat daripada setiap ahli ataupun mungkin bagaimana mengikut tempat-tempat itu ada tempat-tempat yang menarik untuk dilawati mungkin? Jadi bagaimana? In the committee we have our activity officers. So it's organised by our team of committee to decide the next right or the next destination that we want to go. Okay. Alright. Kita tahu bahawa minggu Ahad ini kita akan merayakan Tahun Baharu Cina. Lepas tu kita ada Hari Raya Puasa dan sebagainya. Kelab HOGKL ini adakah telah pun merancang untuk CSR untuk Hari Raya dan sebagainya? We have the whole year program. Oh, okay. So every month we have our own activity and we try to do CSR twice a year. Twice a year. Okay. So, Tuan Larry, kalau mereka di luar sana yang sedang menonton, mereka mungkin mempunyai badan amal mereka sendiri, bagaimana mereka nak menghubungi HOGKL supaya boleh merancang satu CSR bersama dengan mereka? Bagaimana? Yeah, because we have our social in our Facebook. That's where we can be contacted. Okay. Or Instagram. Yeah, we are just down the road in Jalan Ampang. So anytime you can please drop us. Drop by and visit us. Yang dekat Instagram dengan tu, nama dia just klik HOGKL. No, it's under Route 77 Harley Davidson of Kuala Lumpur. Route 77 Harley Davidson KL. Yeah, correct. Kalau anda berminat di luar sana yang mungkin nak memberi satu pembaharuan dalam CSR anda, dan kita boleh kontak, hubungi mereka. Dan kita ada VT, jom sama-sama kita saksikan. Bila bercakap mengenai Emirat Arab Bersatu, apa yang bermain di fikiran kita ialah bangunan pencakar langit yang tinggi, iaitu Burj Al Khalifa, pulau buatan manusia, The Palm, selain The World. Bukan itu sahaja, banyak lagi keunikan yang ada di Emirat Arab Bersatu, atau lebih tepat Dubai. Bagi yang mahu belajar menunggang unta, di Dubai terdapat sebuah sekolah khusus di mana anda boleh belajar untuk menunggang binatang padang pasir. Apa yang menariknya, sekolah menunggang unta ini merupakan sekolah pertama yang diberikan kebenaran oleh pemerintah Dubai untuk menjalankan operasinya. Menurut pengasas Pusat Menunggang Unta Gurun Arab ataupun The Arabian Desert Camel Riding Center, Linda Krockenberger, idea membuka sekolah khusus untuk menunggang unta tercetus apabila beliau merasa bosan menunggang unta secara bersendirian pada tahun 2021. Di situlah Linda bukan sahaja berperanan menjadi pengasas bersama dengan rakan kongsi warga tempatan, malah turut bertindak sebagai jurulatih. Menurut Krockenberger, walaupun terdapat pusat lain yang menawarkan perkhidmatan yang agak serupa, namun ianya tidak sama dengan apa yang ditawarkan di tempatnya. Ujarnya lagi, kebanyakan lokasi lain hanya membawa pelancong berjalan-jalan menunggang unta. Sebaliknya, di pusatnya, pelancong akan diajar mengendalikan unta secara sendiri selain melakukan perjalanan sepanjang 50 km atau menunggang semalaman sambil berkhemah di padang pasir. Dalam pada itu, seorang pelancong dari New Zealand, Michelle O'Malley, berkata,
dia memutuskan untuk belajar menunggang unta bersama-sama dengan anak kecilnya selepas merasai pengalaman menunggang unta yang ditawarkan oleh Krockenberger. Unta telah menjadi kenderaan utama yang digunakan oleh kabilah Arab untuk beratus tahun lamanya. Binatang ini juga merupakan sumber kelangsungan hidup bagi masyarakat padang pasir. Walaupun tugas unta telah diambil alih oleh kenderaan bermotor, namun unta tetap terus menjadi sebahagian daripada kebudayaan dan keunikan masyarakat Arab di Emiria Arab Bersatu khasnya dan masyarakat Jazirah Arab yang lain amnya. Ya, Itu kalau dia. nak menunggang unta boleh pergi ke sana, Alina. Awak pernah? Tak pernah. Jadi kita harus cuba ya. Saya pernah naik unta, saya pernah naik kuda. Saya rasa naik unta lebih senang, nak bawa unta lebih senang daripada bawa kuda. Sebab unta ni dia baik sikit. Jadi sakit tak bila nak menunggang unta tu? Tak pun. Tak Dia, okey, dia tak macam kuda. Kuda, ya? Lepas after effect tu dia ada sakit lah. Kalau macam unta ni dia tak ada lah. Tapi unta ni dia macam slow sikit, macam geram. Okey, itu dia pengalaman. Kalau anda ke sana mungkin boleh cuba naik Pengalaman unta dan itu. sebagainya. Okey. Dan kita masih lagi bersama dengan Tuan Larry, iaitu pengarah HOG Route 77 Harley Davidson Kuala Lumpur. Okey. Tuan Larry pernah naik unta? Belum pernah. Belum pernah. Kuda? Kuda pernah. Okey. So antara kuda dan juga Harley ni, mana yang lebih senang untuk kita bawa? Obviously, it's Harley Davidson. You are in control with you and yourself and the bike and the throttle. Dia ikut orang juga. Kalau macam saya, kuda lebih senang daripada Harley. Bercakap tentang kawalan Harley Davidson juga ya, kita nak tahu penunggang wanita ataupun penunggang lelaki yang lebih banyak menjadi ahli atau bagaimana pendapat Tuan Larry? Lately, a lot of ladies are into Harley Davidson. So there's a group, we call it Ladies of Harley. Actually, it's under our club. Yeah. Okay. So we got about 40 Harley ladies riders at the moment. Yeah. Okey. So maknanya kumpulan kalau nak masuk HOG Kuala Lumpur ni kena jadi orang kaya lah. Tak kaya tak boleh masuk kan HOG? Not so say lah, because it's all a passion lah. It's Yeah, how, it's all how about you your work. passion, Yeah. Tuan Okey. Larry. Dan sebelum kita mengakhiri program kita bersama dengan Tuan Larry kali ini, Tuan Larry mungkin ada sedikit harapan apa saja yang boleh dikatakan untuk penonton di luar sana untuk Chinese New Year ini mungkin? Yes. That's why hope the public can support our CSR program and more donors. We wish more donors to come to support. And then coming up, we will announce very soon when the next ride coming for this Angpao ride. Yeah. Ya, baik. Kita harapkan CSR yang bakal dijalankan nanti berjalan dengan lancar dan pastinya kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Larry berkongsi banyak tentang Harley Davidson ya, Nina. Banyak kita dapat ilmu hari ini. Terima kasih Tuan Larry. Dan itu saja yang dapat kita kongsikan kepada anda untuk hari ini. Dan ingat kalau anda nak mempersiapkan diri menjelang Ramadan nanti, pergi saja ke Nak Pandai Mengaji Education Center di Facebook, ikuti siaran langsung mereka pada 8 malam ini untuk sama-sama belajar dan mungkin kita rasa percubaan lah, kelas percubaan sebelum kita join program Khatam Quran sempena dengan bulan Ramadan nanti. Ya, dan ingat kepada anda yang nak mulakan perjalanan, kita tahu nak cuti panjang ni sehingga hari Selasa, jadi anda rancang perjalanan anda dan berhati-hati. Saya Nur Salihah Azmi, sehingga berjumpa lagi. Saya Helena Pelavi, kongsi Fai Chai, Simin Kuala dan salam Malaysia Madani. Bye.